Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Mana lagi? Mana lagi ni? Saya tidur tiga. Mana lagi ya? Siapa tak masuk lagi, Akil? Akil, telefon. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam Ustazah. Quran muka surat berapa Akil? Kejap anak saya nak ngaji dulu je. Okey. 14. Ni yang lain ni. Ni yang lain ni. Tolong masuk ni. Sekejap. Apa lagi tak ada? Tadi cikgu.
Salam Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ikuan, baca doa Ikuan. Ikuan, baca doa. Ikuan ataupun tak ada mic cikgu. Aduh, Razik Mirza baca doa. Satu dah lah. Saya ada buat survey tu. Sila jawab sekarang. Ada tak keluar? Sekejap. Apa tak ada yang vote ni? 3 orang yang vote. Keluar ke tak? Cikgu dekat saya tak keluar. Tak Ya. keluar tu. Yang dah jawab ni siapa ni? Syabir. Syabir lah jawab. Saya tak boleh tengok siapa yang dah jawab, siapa yang belum. Siapa kali? Kali dah jawab. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Okey. Saya sambil tu saja nak isi. Sementara tunggu anak saya ngaji tadi. Anak saya ikut lah pukul 2 tadi ngaji. Tapi Ustazah dia lambat. Dia start lambat. Lambat lah. Terganggu lah kelas saya. Kalau tak ada preparation kat atas tadi. Okey, so tak apa. Yang keluar vote tu jawab lah. Yang tak jawab, yang tak keluar, tak apa. Saya rasa dekat laptop boleh keluar kot. Dekat handphone payah sikit nak keluar. Okey, kita sambung minggu lepasnya sambungan. Akil, semayang Akil. Okey. Kita sambung nombor 3 kan? Betul. Okey. Soalan nombor 3. Diagram 3 menunjukkan ciri penukaran alkohol J dengan formula molekul C3H8O. C3H8O tu nampak macam pelik. Betul? Nampak tak ni? Nampak. C3H8O ni dia nampak pelik. Dia tak nampak sikit apa dia punya kumpulan fungsi. Dia sebenarnya
C3H8O ni kita boleh tulis dia sebagai C3H7OH. Sama. Benda ni sama. Tinggal H ni dia masukkan dalam H yang kat depan lah. Okay. So sebenarnya dia adalah alkohol. Dia adalah alkohol. Supaya kita nampak kumpulan berfungsi dia, kita tulis dia sebegini. Kita tulis dia sebegini. Kita nampak. Okay. So penukaran alkohol J ni adalah propanol lah. C3H7OH. Okay. So buat tindak balas satu ni kita panggil tindak balas apa? Tindak balas pembakaran. Kena ingatlah. Pembakaran dengan oksigen maka menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. Alkohol J buat tindak balas 2 menghasilkan asid etanoik. So tindak balas 2 ni tindak balas kita panggil tindak balas apa ni? Kelas. Tindak balas 2 ni tindak balas apa? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Tindak balas 2 pengoksidaan. So alkohol J dapat asid karboksilik. Okay. Asid karboksilik buat dengan alkohol J balik. Buat tindak balas 3. So tindak balas 3 ni nama dia tindak balas pengeksteran. Kena pandai baca carta alih ni. Okay. So tindak balas pengeksteran dengan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat ini sebagai mangkit. Ingat. Okay, menghasilkan bawah ni apa? Bawah ni kita panggil ester. So apa nama ester dia? Kita tengok alkohol, kita tengok asid propanoik. So nama dia adalah etil etanoat. Ini maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan daripada carta kita. Kita tak baca soalan lagi, tapi kita boleh tahu bila kita faham. Okey. Tindak balas alkohol J buat tindak balas pengdehidratan. Dia menghasilkan propena. Ni kira letak dia sebagai tindak balas yang keempat lah. Ya. Kenapa etil propil kan? Oh, silap saja. Dia propanol kan? Bagus. Ada yang nampak. Ada salah kan? So sepatutnya nama dia apa? Propil propanoid. Aku kata padam ni. Dalam padam. Okey, so nama dia apa? Nama dia adalah propanoid. Propanoid. Okey. Betul lah. Sebab alkohol kita nama propanol. Okey. Asid karboksilik kita asid propanoid. So gabung dia akan jadi propil propanoid. Silap. Kalau kita buat etil tadi tak boleh. Sebab etil tadi karbon 2. So kita ingat yang kita guna asas dia adalah karbon 3. Karbon 3. Bagus. Terima kasih Adam. Boleh So tindak balas 4, saya tulis ni sebagai tindak balas 4 ni tindak balas pendehidratan. Nak tukar kepada alkohol kepada alkena. Yang selalu soalan minta kat sini nanti lukisan lah. Lukisan. Gambar rajah. Kena ingat lah. Okay, sebab dia dah bagi tahu nama tindak balas, dia dah bagi tahu hasil dia propena. Mungkin dekat sini dia boleh tanya tentang gambar rajah. Okay. Boleh Okay, so baru kita tengok soalan. Soalan saya ni. Ini sekejap. Lupa.
Okey, soalan yang pertama, tuliskan persamaan kimia bagi proses 1. Proses 1 ni tindak balas pembakaran. Okey, so apa persamaan kimia dia sama? Iaitu, boleh tulis tadilah. Macam saya tulis tadi, C3H7OH. Nak buat macam Amar buat pun tak ada masalah. Dia guna C3H8O pun boleh. Plus O2, dia akan dapat karbon dioksida dan air. So balance lah karbon. Karbon balancekan dulu. So first carbon, okay. First carbon, so letak 3 kat depan. Yang kedua hidrogen. Hidrogen ada 8. So kat belakang ada 2. Jadikan dia 8. 4. Okay, so kira O. O ada 4 campur dengan 6. O ada 10. O kat belakang ada 10. O kat depan ada 3. So 3 nak jadikan 10, mesti letak kat sini 2. So mesti letak 9 kat sini. 9/2. Okay, 9/2. So O ni kita potong jadi 1. So total akan jadi 10. So asas dia kita akan dapat sini C3H7OH tambah 9/2 O2 akan dapat 3CO2 tambah 4 H2O. 2 markah, 1 markah, sebab tu 2 markah. Ataupun nak hilangkan pecahan ni, seperti Amar buat pun boleh. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kat sini C3H7OH, letak 2 depan lah, tambah 9O2, dia akan dapat 6CO2 tambah 8H2O. Sama, nak buat dua-dua boleh. Dalam bentuk pecahan boleh, tak bentuk dalam bentuk pecahan, dalam bentuk satu nombor bulat pun boleh kita terima. Yang penting mesti betul lah. Boleh tak ni? Boleh. Persamaan kimia berkaitan dengan pembakaran, dia boleh jadi pecahan. Dalam persamaan kimia yang lain jarang kita jumpa pecahan. Okay, satu biasanya kita guna nombor bulat. Cuma dalam pembakaran saja kita akan jumpa dia dalam bentuk pecahan. Kita boleh buat dia dalam bentuk pecahan. Jangan buat dalam bentuk pupuluhan lah, 4.5 tak nak. Mesti dalam bentuk pecahan. Pecahan pun kita dah tetap pecahan dia mesti bawah dia adalah, pembahagi dia adalah 2. Janganlah guna pecahan lain lah. Pembahagi dia 2 supaya kita boleh potong O dengan O tu. Nilai oksigen tu. Boleh Okay. Yang ketiga, alkohol J boleh ditukarkan kepada asid propanoik melalui proses 2. Okay, melalui proses 2 dia boleh tukar kepada asid propanoik. So soalan tanya apa? Namakan tindak balas. Namakan proses. So proses tu tadi kita dah buat dah. Proses tu adalah proses pengoksidaan. Proses pengoksidan. Sebab kena ingat. Proses itu adalah proses pengoksidan. Okay. Kejap
Tak apa. Ya, saya nak bagi satu bahan kat kamu. Ya. Okey, tak apa. So, nama dia proses pengoksidaan. Uraikan secara ringkas. Kaedah menyediakan asid propanoik dari alkohol J. Maka ada dua je. Macam mana kita nak sediakan alkohol J melalui asid propanoik? Sama, tindak balas dia adalah tindak balas pengoksidaan tadi ya. Tindak balas pengoksidaan. So, larutan kalium dikromat 6 dituang ke dalam tabung didik. Kita buat ayat yang mudah ya. Okey, yang pertama masukkan dulu lah. Okey. Saya nak tulis tu ruang tak ada tu. Saya harap kamu tulis. Okey. Yang pertama step dia, saya bawa ke atas ni. Yang pertama step dia kita tuang dulu. Tuangkan 3 cm padu. 5 lah, kita guna 5. Banyak sikit. 5 cm padu alkohol J ke dalam tabung didik. Buat ayat yang ringkas je. Tuangkan 5 cm padu alkohol J ke dalam tabung didik. Yang kedua, kita kena buat, dia point 1 ni, dia kadang-kadang tak ada markah, kadang-kadang ada markah. Tapi kita kena ingat, kita kena sediakan dulu. Kita tak boleh assume benda tu dah tersedia. Tak boleh. Itu sebabnya step pertama kita sediakan dulu. Tuangkan alkohol J itu ke dalam tabung didik. Yang kedua, baru kita tambahkan. Sudah ayat biasa je. Tuang, tambahkan 3 cm padu larutan kalium dikromat 6 ke dalam tabung didih. Step ketiga, panaskan. Dia nak buat ni, dia ayat kimia dia mesti ada prosedur. Panaskan ni menunjukkan kita punya langkah lah, prosedur kita lah. Panaskan campuran sehingga mendidih. Cukuplah. Bila dia mendidih itu, automatik asid propanoik itu dapat dihasilkan. Dia tak sebut pemakaian kat sini. Tak payah. Dia nak kaedah bagaimana kita sediakan asid propanoik tu. So bila dia mendidih itu, maksud dia akan berubah daripada warna jingga kepada hijau
menunjukkan tindak balas itu dah berlaku. Hasil dia apa? Hasil dia acid propanoid tadi. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Guru. Ya. Kita mesti kena letak berapa isi padu yang nak letak kalau kita Ya. satu. Memang kita kena letak. Saya dah bagi tahu dalam kimia ni bila kita buat, kita mesti buat dengan logik seperti kita buat dalam makmal. Cuma sekarang ni kamu jarang sangat masuk makmal lah. Itu kekangan sebenarnya kamu ni. Batch kamu ni sebenarnya bila saya teliti, batch kamu ni lebih tinggi cabarannya berbanding dengan batch tahun lepas. Tu yang tak tahu lagi sekolah pun bila tak tahu lagi, betul? Kata bulan 9 pun tak buka, tunda bulan 10. Bulan 10 ni pun tak tahu lagi, kemungkinan tolak lagi. Dengan keadaan politik. Dengan keadaan politik kamu ni, cabaran kamu memang sangat tinggi. Sambil tu dengar saya cakap. Okay. Sambil tu saya cakap, tolong pelajar 5 epsilon. Saya tahu dalam keadaan sekarang ni, ramai pelajar dia akan rasa tertekan. Tertekan sebab apa? Sebab SPM tu tak tahu bila lah nak ambil. Tak bulan 3, tak confirm, tak tidak bulan 3. Okay, so kamu kena ada mindset yang kuat. Yang kuat supaya kamu tak stres. Tak stres dan tak give up. Sebab saya tengok tahun lepas yang saya nampak, bila bulan 10, bulan 11, bulan 10, bulan 11 kembali ke sekolah, pelajar tingkatan 5 ni okey. Dia okey tingkatan 5 ni. Terutamanya yang down lah. Yang awalnya okey. Saya sebutkan nama Atok, nama Johan tu mula-mulanya okey. Tapi bila dipindah, ditukar lagi, peperiksaan kamu, ada yang dah give up. Belajar pun dah tak nak. So kamu kena, daripada sekarang ni kamu kena kuat mental kamu, berubah macam mana pun persekolahan kamu kena kuat. Dan kamu jangan putus asa. Nak tak nak kamu kena ambil SPM. Tak bulan 3 ke, tak bulan 4 ke, tak bulan 5 ke, wallahualam. Bergantunglah pada keadaan semasa. Tapi yang penting kamu kena jawab SPM dan kamu kena buat yang terbaik untuk SPM kamu. Okay? Okay, jelas Okay, so berbalik kepada seringan tadi. Berbalik kepada soalan Amar tadi. Okay? Kamu mungkin tak banyak dapat masuk dalam makmal. Okay? Ni eksperimen ni sepatutnya ada dalam makmal. Sebenarnya kita buat eksperimen ni. Saya pernah buat dengan pelajar sampai pelajar tu mendidih. Dia mendidihkan campuran ni, dia menghasilkan asid. Dia bukan yang ini. Sama tindak balas dengan asid. Tindak balas menghasilkan ester tu. Ester tu dia panas. Bila dia panas tu buat. Ada yang kena kepala pelajar. Saya pernah buat tu. Sampai kepala dia, rambut dia botak lah sikit sebab terkena dengan ester. Ester yang panas. Tapi tak ada apa pun. Okay. So bila kita buat prosedur, kamu kena ada isi padu. Kena ada isi padu dan isi padu tu mesti logik. Kita boleh guna tabung uji, tabung didik. Tabung didik ni dia besar sikit. So kalau tabung didik ni biasa kita guna 5 cm padu. Sebab yang ini pemanasan dia perlu kuat. Bila pemanasan dia perlu kuat, dia perlu menggunakan tabung didik. Kan?
Klan, diam. Kalau pemanasan biasa guna tabung uji. Tabung uji secara logiknya kita guna 2 atau 3 lah. 2 atau 3. Okey? Jelas Jelas? Jelas. Ada soalan nak tanya? Jangan guna tabung uji, tabung didih, isi padu kamu isi sampai 10. Tak boleh. Tak boleh, dia akan jadi salah nanti. Okey, begitu juga dengan soalan, dengan kamu kata tuang saja. Tuangkan larutan natrium dikromat ke dalam tabung didih. Pun tak akan dapat markah lagi. Nak tuang banyak mana? Adakah kita nak tuang 1 bikar? Adakah kita nak tuang 1 botol? Larutan dikromat tu secara logiknya dalam amal dia ada dalam botol. Adakah kita nak tuang semua? Kita nak sikit je, betul? Kita nak so itu sebabnya kena ada isi padu. Kita kena ada isi padu. Lab assistant dia tak siap-siap, dia tak sediakan siap-siap 3 cm padu, tak. Kita yang kena ambil daripada botol reagent itu berapa yang kita nak. Itu sebabnya kita kena bagi tahu berapa isi padu yang kita nak. Begitu juga alkohol J. Alkohol J ada dalam botol asalnya. Dalam botol tu banyak. Bila banyak, kita ambil ikut bekas yang kita nak. Bekas yang kita isi itu adalah tabung didih. So secara logiknya kita perlu isi dengan 5 cm padu. 3 cm padu pun betul. 5 pun betul. So ingat, mana-mana yang berkaitan dengan prosedur mesti bagi dengan tepat. Ini prosedur sebenarnya. Okey? Dia prosedur ni, bila kamu buat ni, kamu mesti ada ABC. Mudahnya perkataan saya nak mesti ada ABC. A ni arahan. Arahan ni maksud dia tuang, tambah, panas, gosok. Itu arahan. B ni bahan. Apa bahannya? Alkohol J, larutan dikromat. Itu bahan. Dalam satu ayat tu mesti ada 3 ni, ABC. C ni container. Container. Dia punya bekas dia. Kalau guna tabung didih. Kalau guna tabung uji. Kalau guna bikar. Okey? Okey, jelas So buat ayat mudah. Tapi ayat mudah itu lengkap. Itu yang kita nak dalam kimia. Kita tak nak ayat panjang-panjang pun, tak nak. Boleh Okey, C sebatan Y dihasilkan dari tindak balas. Sebatan Y dihasilkan dari tindak balas antara alkohol J. Kalis, dengar tak ni Kalis? Kamu dah sedia tak kertas ni? Tak kertas ada tak tidak? Saya harap ada lah. Jangan setakat dengar je, buat catatan lah. Okey, sebatan Y dihasilkan dari tindak balas antara alkohol J dan asid propanoik melalui proses 3. Okey, proses 3. So, nyatakan nama bagi sebatan Y. Kalau tengok catatan Ali tadi. Dia macam-macam dia boleh tanya. Nama dia boleh tanya. So, apa nama dia? Nama dia adalah propil propanoik. Okey, propil propanoik. Nyatakan sifat istimewa bagi sebatan Y. Apa sifat istimewa dia? Memang itu je lah. Iaitu bau wangi ataupun bau buah-buahan. Apa boleh. Lukiskan formula struktur bagi isomer J.
Isomer dia nak J punya isomer. So tak ada masalah lah. Okay. Tapi biasanya dalam tindak balas ester, biasa yang ditanya adalah persamaan kimia. Kena ingat. Apa persamaan kimia dia? C3H7 tambah C3H7OH tambahkan dengan C2H5COOH. Asid propanoid. Hasil dia apa? Hasil dia kena biasa buat walaupun soalan tak tanya, kamu kena biasa buat ni. C2H5COO T3H7 tambah H2O. Ini persamaan kimia. Tak payah. Dia nak tidur. Satu lagi lukisan. Apa lukisan sebatian Y kamu? Kena mahir juga. 1, 2, 3, double bond O. 1, 2, 3. Ini lukisannya. Kena mahir lah. Setiap kali soalan ester, bila kamu jumpa, kamu keluarkanlah maklumat ni. Tengok, kamu boleh lukis ke tak boleh lukis. Tu lukisan dia. Mesti boleh lukis tentang ester. Mesti boleh tulis persamaan berkaitan ester. Bagi isomer J. Ini balik pada soalan tadi. Dia nak isomer bagi J. So, isomer bagi J yang pertama 1, 2, 3 OH. Betul? Satu lagi 1, 2 OH kat tengah. Dua je ada isomer dia. Ada dua. Betul? Ada dua kan? Dia nama lain tak? Tak ada. Dia ada propan 1 ol dengan propan 2 ol. Lepas tu isilah bond. Isi bond. Pastikan setiap carbon ni ada 4 bond. So, isi dan isi. Time isi tu kira lah hidrogen. Mesti adalah 8. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dia tak minta nama, tak payah bagi nama. Lukis je. Propena boleh ditukar kepada propana melalui proses penghidrogenan. Huraikan ringkas satu ujian kimia untuk membezakan antara propena dan propana. Ringkas satu ujian kimia ni dia mesti melibatkan tindak balas kimia. Dia mesti melibatkan tindak balas kimia. Baru kita kata dia tindak balas kimia, ujian kimia. Okay. So, secara logiknya, ni Amar buat ni. Yang Amarnya jawapan ni tak ada markah, kosong. So, ujian kimia ni biasanya kita buat tindak balas penghalogenan. Tindak balas penghalogenan. Itu paling sesuai. Nak membezakan alkana dengan alkena. Nak membezakan antara alkana dengan alkena. Tindak balas penghalogenan. Iaitu tindak balas dengan klorin ataupun bromin. Okay. So tindak balas dengan halogen dengan klorin ataupun bromin. So sama buat dalam bentuk prosedur. Prosedur
dan pemerhatian. Prosedur dan pemerhatian. So yang pertama, apa kaedah dia? Tuangkanlah. Tuangkan propana dengan propena ni. Propana dengan propena kamu ingat, dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk apa? Propana dengan propena ni. Hello? Cecair. Cecair. Propana dengan propena dia dalam bentuk Gas. gas. Kena ingat, bila dalam bentuk gas, dia punya prosedur dia kena ubah sikit nanti ayat dia. Sebab dia dalam bentuk gas. Kalau dalam bentuk gas tak sesuai, kita guna perkataan. Macam mana kita nak tuang lah gas tu? Apa? Tutup tingkap, tidur. Tidur kelas. Kerja mata. Duduk teman dia. Okay. Kerja mata. Ingat, buat note sikit, karbon 5 ke atas dalam bentuk cecair. Karbon 5 ke atas dalam bentuk cecair. So bawah daripada karbon 5, karbon 4, karbon 3, karbon 2 dalam bentuk gas. So bila gas tak sesuai, kita guna perkataan tuangkan. Kalau tuang boleh. Dengan syarat kita tuangkan propana dengan tuang air bromin dulu kita sediakan. 3 cm padu air bromin ke dalam 2 tabung uji yang berbeza. Ayat dia. Tuangkan 3 cm padu air bromin ke dalam tabung uji yang berbeza. Prosedur yang kedua, baru kita kata kat sini, alirkan. Tak boleh tambah lah. Sebab dia gas. Alirkan gas propana dan propena ke dalam tabung uji masing-masing. Yang ketiga, pemerhatian warna perang, air bromin berubah kepada tidak berwarna dalam tabung uji propena. Bersambung sikit, manakala dalam tabung uji propana warna perang bromin tidak berubah. So kat situ prosedur ada pemerhatian. Jelas? Kita boleh guna air bromin ataupun kita boleh guna ejen pengoksidan. Iaitu kalium dikromat ataupun kalium manganat. Pun boleh. Macam soalan tadi yang untuk prosedur B2, cikgu kata tak payah kasih pemerhatian pun tak apa kan? Kenapa kan soalan yang itu kena kasih pemerhatian? Tadi soalan tadi B2 tadi dia cuma tanya
huraikan secara ringkas bagaimana kita nak sediakan asid propanoid. Kita nak sediakan je. Bagaimana kita nak sediakan asid etanoid itu. So kita bagi prosedur je kat situ. Tapi kat sini soalan D ni pula dia tanya satu ujian kimia. Ujian kimia ni kita nak confirmkan sebenarnya yang mana propena, yang mana propana. Itu sebabnya kita kena bagi pemerhatian sekali. Itu beza. Ujian kimia, kamu kena ingat, ujian kimia mesti buat prosedur dan pemerhatian. Mesti buat prosedur dan pemerhatian. Cikgu. Ya. Kenapa saya punya soalan tu jawapan saya tak diterima? Okey. Sebab ini saya tahu kamu buat tindak balas juga. Tindak balas sebenarnya, tindak balas yang kamu buat ni tindak balas pembakaran. Pembakaran ni masalahnya propana dengan propena ni dua-dua berlakunya tindak balas. Dua-dua berlaku tindak balas. Menghasilkan karbon dioksida dan air. Dia tak boleh nak membezakan. Ya, memang berbezanya dari segi kejelagaan dia. Tapi kejelagaan ni kita kena ukur melalui pengiraan. So dia tak sesuai untuk kita buat ujian kimia untuk membezakan propena dengan propana. Itu sebab saya satu. Itu sebabnya sebenarnya dua-dua tindak balas. Tapi kalau kita buat tindak balas dengan penghalogenan, cuma alkena saja yang ada tindak balas penghalogenan dengan air bromin. Alkana tak ada. So itu sebabnya kita boleh membezakan dia. Okey. Yang kedua, kita boleh tindak balaskan dengan kalium dikromat tadi, kalium manganat tadi, sebab alkena ada tindak balas. So itu lebih mudah lah. Nampak dia boleh membezakan. Jelas? Okay? Jelas, cikgu. Lagi satu kesalahan dia bila kita buat kejelagaan ni, kita guna gas, memang sukar untuk kita dapatkan dia jelaga. Kejelagaan ni kita boleh nampak bila kita guna cecair. Contoh dia kita guna heksana dengan heksina. Yes, itu kita boleh ukur. Tapi kalau dia guna propana dengan propena ni, gas, kamu bakar kamu tak nampak pun nanti. Dia menghasilkan karbon dioksida tu kita tak boleh nak sukat, nak nampak kejelagaan tu tak nampak. Itu sebabnya kita sesuai, kita guna air bromin. Okay? Okay, next. Habis soalan 3. Soalan 4. Banyak lagi soalan ni. Betul. Target minggu ni je boleh habis. Tengok keadaan. Tak apa. Okey, soalan 4 pun sama. Alkohol tukar kepada tindak balas 1. Tindak balas 1 dia menghasilkan sebatan Y. So tindak balas 1 tu namakanlah nama tindak balas 1 ni. So nama dia adalah dehidratan. Bila dia guna heat porcelain ni kita tahu. So nama dia, hasil dia apa? Hasil dia kat sini adalah alkena lah. Secara umum dia kita panggil alkena. Seri homolog dia alkena. Formula dia C3H C3H6. So nama dia apa? Nama dia propena. Tindak balas 2 ini adalah tindak balas pengoksidaan.
Dia dah bagi tahu dia guna KMNO4. So KMNO4 ni buat note sikit. Warna ungu dia akan berubah kepada tidak berwarna. Mungkin dia akan tanya lah. Dia boleh guna kalium dikromat, dia boleh guna kalium manganat. Tapi apa perbezaan dia dari segi pemerhatian dia? Kena ingat. So apa hasil dia? Hasil dia adalah asid karboksilik. So asid karboksilik kat sini adalah asid propan. Bagus, buat dulu. Jawab dulu dari segi you punya carta ni. Amal buat. Okeylah. Keluarkan formula, keluarkan nama. Supaya bila soalan tanya nanti mudah untuk kamu jawab. Okey, sebatan Y. Propanol jadi sebatan Y tindak balas 3. So tindak balas 3 ni adalah tindak balas pengeksteran. Alkohol dengan asid karboksilik. Confirm dia adalah tindak balas pengeksteran. So hasil dia apa? Hasil dia adalah propyl etanoat. So Z ni apa? Tulis dulu Z ni adalah ester. Biar nampak sikit lah. So apa nama ester tu adalah propyl etanoat. Formula apa ester tu adalah C3COO. Betul. CH3COO C3H7. Propyl etanoat. Lepas tu baru kita jawab soalan. Soalan nak apa? Baru kita jawab. Soalan esei ke? Tak kisah soalan esei ke soalan apa. So mudahnya lukiskan formula struktur dan nyatakan nama sebatan X, Y, Z. So mudahnya buatlah bentuk jadual. Amal mana jawapan Amal ni? Saya ada jawapan dekat last kali. Wah, jauh lah. Ni. Soalan 4. So, yang pertama kalau saya buat jadual ni. Buat jadual. Okey. Satu formula struktur. Boleh tak ni? Formula struktur. Yang kedua, nama sebatian. Tambah sikit kat sini. Bagi X, Y, Z. Betul okey lah dalam kotak ni. Buatlah kotak besar sikit. Terpulang. Terpulang. Mana yang kamu rasa sesuai? Yang penting kamu jawab kehendak soalan. Itu sebabnya saya nak you buat jadual ni supaya you nampak. Okey, yang kamu lukis tu betul tak formula struktur? Kalau nak formula AM, kita bagi formula AM. Okay, so macam Amal lukis, formula struktur X adalah betul. Satu markah. Okay, formula struktur Y. Betul salah? Betul. Satu markah. Formula struktur Z. Z tadi formula struktur dia adalah propyl etanoat. Okay, betul. Satu markah. Nama propena. Satu markah. Asid propanoik. Satu markah. Propyl etanoat. Satu markah. Dapatlah total 6. Kalau dalam bentuk jadual tu lagi senang nak tanda sebenarnya. Dia takut apa? Saya takut apa? Takutnya kamu lukis tapi kamu tak label yang mana X, yang mana Y, yang mana Z. Itu yang masalah. Sebabnya lebih cantik kalau kamu buat dalam bentuk jadual. Okey, soalan 2 dia tanya apa? Saya malah nak buka atas. Soalan 2 tolong baca. Nyatakan jenis tindak balas 1 dan terangkan ujian kimia untuk mengenal pasti sebatian X. Dia nak ujian kimia. Sama macam tadi. So nama tindak balas 1, nama dia adalah solat pendehidratan. Pen ke peng? Pen Tengok sikit. Saya kata dia peng lah. Dia tulis penghidratan. Pen kan? Pen. Okay.
tindak balas pendehidratan menggunakan ujian air kapur untuk memastikan sebatian X. Letakkan beberapa titis air kapur ke dalam tabung uji di mana perang. Buat macam tadilah. Yang ni hingga sini ni cantiknya buat dalam bentuk prosedur. Dan pemerhatian. Dia nak memastikan kan bagaimana kita dapat menguji hasil dia kan. Okey, buat dalam bentuk prosedur. Maksud dia, masukkan dulu sebatian X ni dalam bentuk gas. So tak sesuai. So kita sediakan air bromin dulu. Sediakan air bromin dulu. Air bromin dalam bentuk cair. Dia tak payah mention kita menggunakan air bromin untuk memastikan, tak payah. Automatik dalam prosedur tu kita dah sebut air bromin, automatik itu yang markah yang kita akan bagi. Boleh belajar? So ambil tadi, prosedur tadi, sama je. Prosedur tadi. Tuangkan 3 cm padu air bromin ke dalam tabung uji. Lepas tu alirkan sebatian X ke dalam tabung uji. Kalau kita titis ni pun boleh juga, dengan syarat kita sediakan dulu propena ni dalam tabung uji, yang bertutup lah. Pun boleh kita tambah titis, kita titis dengan air bromin pun boleh juga, dengan syarat kita sediakan dulu, ataupun istilah dia kita kumpul sebatian X ke dalam tabung uji. Sebatian X tu gas lah, dalam tabung uji, dan baru kita titiskan, tak payah letak kan, terus guna titiskan ataupun titiskan 3 titis air bromin ke dalam tabung uji dan tutup tabung uji. Baru kita nampak perubahan pada gas. Boleh so ambil prosedur tadi. So kita kata kat situ last pemakaian dia apa? Warna perang air bromin berubah kepada tidak berwarna. Warna perang air bromin berubah kepada tak berwarna. Okey, next soalan 3 apa? Soalan B tadi berapa markah dia? 3 kan. Namun tindak balas ada 1. Prosedur pematian sepatutnya dapat lebih daripada 3 tu sebenarnya. Okey, soalan C apa? Sebatian X boleh ditukarkan kepada propan 1-ol. Tuliskan persamaan kimia dan nyatakan keadaan diperlukan untuk tindak balas itu. Okey, tindak balas. Okey, persamaan kimia. Pertama tulis persamaan kimia C3H6 tambah H2O yang akan dapat C3H7OH. Betul? So tindak balas ni kita panggil tindak balas penambahan dengan air, ataupun kita panggil tindak balas penghidratan. So apa keadaan kat sini? Dia nak kena nyatakan betul lah. Tak tulis dalam persamaan pun kita nyatakan kemudian. H3PO4, asid fosforik pekat. Digunakan sebagai mangkit. Lepas tu kita perlukan 300 degree Celsius suhu dan ni tak ada ni, tak dinyatakan ni, dan 60 atm tekanan. Tekanan. Kena nyatalah, inilah keadaan dia. 3 keadaan ni kita nak guna sewaktu kita buat tindak balas penambahan dengan air. So kalau kat sini kita tengok amal ni dapat 1 lah bawah ni. Dia nyatakan dia gunakan asid fosforik.
Tua dapat. Suhu dengan makin dia tak dapat makan. Okay? So kita kena ingat tindak balas. Ada tindak balas yang memerlukan kamu kena ingat, iaitu tindak balas ni, tindak balas penghidrogenan pun kena ingat kan? Kita guna nikel. Betul? Kita guna nikel dengan 180 degree Celsius. Cikgu, So kena, ya. sebab soalan C tu dia ada cakap persamaan kimia, sekali kena tulis. So persamaan kimia tu tak dapat markah. Dapat. Persamaan kimia ni dah 1 markah ataupun 2 markah. Markah dia berapa? 3 je. Markah dia 3. Persamaan kimia ni 1 markah lah sebab dia tak melibatkan seimbangkan pun. 1 markah. So kamu nyatakan asid fosforik 1 markah, kamu nyatakan suhu dan tekanan 1 markah. Dia macam itu, dia tak tanya, dia kalau macam ni kamu nyatakan 4, mungkin kamu akan dapat 4, tapi maksimum dia bagi 3 lah. Tapi kalau kamu bagi persamaan dengan kamu nyatakan asid fosforik, baru pergi kepada 2 markah. Baru bagi kepada 2 markah. Maksudnya kamu tak nyatakan suhu dan tekanan. Tak boleh lah. Yang lain tolong bagi, tolong ingat. Di soalan apa? Penyediaan ester tu. Dalam tindak balas dia kurangkan kaedah penyediaan sebatian Z di makmal. Di ni penyediaan ester lah. Okay. Penyediaan ester sama. Dia ada prosedur dia. Buat dalam bentuk prosedur. Prosedur dia apa? Markah dia berapa? Baik. Pergilah prosedur. Yang pertama masukkan 5 cm padu alkohol, apa alkohol yang kita guna. Lepas tu kita tambah lagi dengan asid etanoik, sama 5 cm padu asid etanoik, sama buat prosedur tadi, ABC tadi. Ada bahan, ada arahan, ada bahan, ada kontainer dia. Dalam tabung didih. Ini kita guna dalam tabung didih biasanya. Sama macam tadi. Yang ketiga masuk, tambah, yang ketiga kita panaskan. Sebelum panas kita apa? Kita tambah dulu, titiskan. 5 titis asid sulfurik. Yang keempat baru kita panaskan. Panaskan campuran. Dah dapat. Dengan perlahan. Yang kelima kalau nak tambah. Dalam prosedur ni mesti kita akan record pemerhatian. Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. Makan 4. Okay. And last sekali soalan. Apabila kalsium karbonat ditambahkan kepada sebatian Y, gas karbon dioksida dibebaskan. Nyatakan nama kumpulan berfungsi sebatian Y. Tuliskan formula AM bagi sebatian Y. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Dia guna apa tadi? Kalsium karbonat ditambahkan kepada sebatian Y. Kalsium karbonat, persamaan kimia ni salah ni. Dia guna kalium ni. So C2H5 COOH tambah dengan kalsium karbonat, sama lah. Maksud dia asid bertindak balas dengan logam karbonat. Hasil dia garam
air dan karbon dioksida. So apa garam you? Sama C2H5 COO bracket 2 Ca tambah H2O tambah CO2. Ni nama dia garam lah ni. Ni garam. So garam ni nama dia adalah kalsium. Dia guna asid propanoik, betul? So nama dia kalsium propanoat. Kalau dia minta nama lah. Kalsium propanoat. So tak balance kat sini, tambahlah balance kat sini. 2, tak ada 2 kat depan. Kalsium kan, dia guna kalsium kan. Kalsium formula dia Ca lah. Bukan K. K tu kalium. Kalium karbonat. Okay, so kumpulan berfungsi dia adalah asid karboksilik. Kita panggil dia karboksilik. Dia nak minta nama. Kalau tak, kamu boleh buat karboksilik. Formula dia adalah COOH. Y3. COOH. Formula AMP dia adalah CN H2N tambah 1 COOH. Okay, dan persamaan dia yang bawah tu. Balance ke tak bawah tu? Balance. Okay, boleh? Boleh ada soalan? Tak ada. Ini tindak balas antara asid dengan logam karbonat. Cuma asid yang dia guna tu asid lemah lah. Asid lemah ni, kalau kamu ingat, asid lemah ni H dia adalah di belakang sekali. H dia adalah H yang di belakang ni. H yang di belakang ni yang putus nanti. So kita gantikan lah. Kalau kita ganti Ca, so yang depan ni dapatlah asal dia adalah C2H5COO negatif dengan H plus. So bila dia gantikan dengan Ca ni charge dia 2 positif. So itu sebabnya kita kena bracket 2. Tak Ca. Nak bawa Ca kat depan pun tak apa. Yang penting C2H5 COO ni perlu bracket 2. Itu asas dulu waktu kamu belajar dulu persamaan kimia. Kamu tengok balik you punya chemistry in camp kamu. Okay, next. Soalan 5. 4 dah. Soalan 5 pun esei kat ke? Okey, soalan 5, diagram 5 menunjukkan satu siri tindak balas yang melibatkan hidrokarbon Y. Okey. So sama ada karbon. Apa hidrokarbon? Hidrokarbon ni mesti alkanah ataupun alkenah. Alkanah ataupun alkenah. Tak boleh jadi alkohol, tak boleh asid karboksilik, tak boleh ester. So hidrokarbon dia mesti merujuk kepada alkanah dengan alkenah. So kat sini ada karbon Y. Ada karbon Y buat tindak balas penghidrogenan dapat butana. So automatik lah hidrokarbon Y ni adalah butina. Butina. Okey, buat tindak balas penghidratan. Dia menghasilkan alkohol. Bawah ni alkohol. Iaitu apa nama dia? Nama dia adalah butanol.
Buat tindak balas pengesteran dapat ni, so ini adalah ester. So apa ester ni kena bergantung kepada asid karboksilik yang diguna. Itu kena tengok pada soalan. State the general formula. Dia nak general formula, mesti bagi general formula. Soalan nak you punya kumpulan berfungsi, kena bagi kumpulan berfungsi. Jangan jawab lain. Lukiskan formula struktur yang dia nak. Ikut kehendak soalan. Kat mana jawapan ni? Last kali. Last sekali juga. Okey, sekejap saya baca soalan yang B. Soalan C. Okey. Tak apa. Soalan B sama, tindak balas persamaan kimia, betul? Nyatakan keadaan. Sama juga tadi. Tindak balas penghidratan, apa keadaan tadi? Tindak balas penghidratan tadi kita guna apa? Kita guna asid fosforik, betul? Sama soalan ni tadi. Mesti kita dinyatakan condition yang diperlukan. Sama. H3PO4 300 degree Celsius dengan 60 atm. Dia sebenarnya nampak je senang, tapi bila kadang kita tengok suhu ni macam-macam. Ada tindak balas Haber, tindak balas dia suhu dia lain. Dia perlukan 200 degree Celsius, 450 degree Celsius, 1 atm. Dia berbeza-beza. Itu sebabnya kamu kena ingat, okey, ni tindak balas ni keadaan dia. Ini tindak balas ni keadaan dia. Tindak balas ni keadaan dia. So kena ingatlah. Okey, tindak balas penghidrogenan, tindak balas penghidratan, ini dia punya keadaan. H3PO4 300 degree Celsius dan 60 atm. Okey. So bawah ni soalan tanya, biar saya baca dulu. Bawah ni soalan tanya, dia nak cerita pasal perbezaan. Betul? Perbezaan antara alkana dengan alkena. Alkana dengan alkena. So apa perbezaan dia? Sama. Okey. Dia nak terangkan mengapa kan. Kan kita tengok. Okey. Bawah ni soalan nak apa? Soalan bawah ni dia nak ester. Betul? Dia nak lebih detail kat sini. Ada you punya senarai bahan kimia, ada prosedur, ada pemartian, ada nama ester. Okay? Jadi kita tengok jawapan ni. Okay. Soalan satu tadi apa dia tanya? Dia nak formula ARM. Dia nak apa? Formula ARM kan? Okay. So, yang pertama formula ARM. 1 markah. Yang kedua, dia nak kumpulan berfungsi. Ni tak tepat ni. Buat dengan tepat. Ikatan ganda 2 antara atom karbon. Saya tak nak buat ni. Ikatan ganda 2 tak nak. Ikatan ganda 2 ni C dengan O pun ikatan ganda 2 juga. So dia kena tepat. Ikatan ganda 2 antara atom karbon. Kalau soalan tak minta nama, baik kamu buat C double bond C. Itu lebih tepat. Okay, so formula molekul. So formula molekul ni ambil lah salah satu. Kamu mesti confuse. Cikgu nak letak double bond tu kat mana? Terpulanglah kat kamu. Kalau kamu letak pada karbon pertama, tiba-tiba saya nak buat karbon kedua, cikgu. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Sebab dia tak ada syarat kat sini. Sebab dia tak bagi tahu nama asal sebab ada karbon Y ni dia tak bagi tahu apa. So dua-dua kita terima. Mudahnya buatlah kat ujung. Tapi kalau nak buat kat tengah, buatlah kat tengah, tapi dengan syarat bila ada soalan berkaitan dengan tu, kamu mesti namakan dengan betul. Mesti berkaitan dengan apa yang first kamu namakan. Kalau first ni, dia tak minta nama. Tapi kita guna kat sini boot 1 NA, yang ini boot 2 NA.
Tapi kalau soalan minta Lex, dia minta namakan alkohol, kamu mesti namakan dia sebagai butan 2-ol. Jangan tiba-tiba kamu ambil but 2 ENA, tiba-tiba kamu namakan alkohol tu, kamu namakan dia butan 1-ol. Dia tak ada kesinambungan, tak boleh. Faham maksud saya? Ni soalan ni, esei ni adalah esei terbuka. Esei terbuka ni maksud dia ada pelbagai jawapan. Kita boleh terima saja apa saja jawapan dengan syarat yang mesti betul. So, kamu buat boot 1 ENA betul, kamu buat boot 2 ENA pun betul. Tapi bila soalan minta namakan alkohol, dia mesti bergantung kepada nama yang first kamu namakan. Jelas? Jelas tak pelajar? Ingat, dia mesti ada kesinambungan dengan jawapan. Salah hanya pelajar bila dia buat but 1 ENA tetapi bila namakan alkohol dia buat butan 2-ol. Jadi salah. Kalau soalan tak minta nama tak apa. Kalau soalan minta nama tu yang kita mesti namakan dengan betul. Okey, bawah ni persamaan kimia betul. Tapi suhu tadi tak bagi kan? Kena bagilah 300 degree Celsius 60 atm. Cukup kita tengok ni pun dah betul dah. Kalau tak payah tulis ayat penuh-penuh pun tak apa. Tulis suhu 300, tekanan 60 atm. Cukup lah. Itu yang kimia kita nak. Persamaan kimia betul. C4H8 dapat C4H9OH. Okey, butana terdiri pada ikatan tunggal yang tepu. Soalan minta penerangan kan antara alkena dengan alkana dengan alkena. So apa yang kita cerita kat sini, yang pertama kita cerita ada karbon tepu. Ada karbon tepu dan ada karbon tak tepu. Kita ni. Yang kedua saya buat note kat sini. Yang kedua ikatan tunggal atau ikatan ganda 2 antara atom karbon. Itu cerita dia. Yang ketiga kita kaitkanlah sikit. Tindak balas. Tindak balas. Tapi tindak balas ni kita tindak balas ni sebab dalam soalan dah nyatakan dah pemerhatian dia. Semua kita nyatakan berlakunya tindak balas penghalogenan pada butina yang menyebabkan air warna perang air bromid itu berubah kepada tidak berwarna. Untuk butina. So dapatlah. Okey. Boleh D tadi adalah prosedur. Betul? Amma buat betul? Okey, prosedur betul. Bahan kimia, dia nak ada apa? Bahan kimia tadi betul. So bahan kimia kat situ kita ada 3. Asid etanoik, glacial, butanol, asid sulfurik pekat. Kejap. Okey. Okey, pelajar.
Dia nak pematian. Dia nak pematian dah. Dia nak pematian dengan persamaan. Pematian dia nak. Pematian dia, warna dia adalah tidak berwarna. Ya, okey. Bau dia adalah bau buah-buahan. Ketelarutan dia larut dalam air. Banyak sangat pematian kamu bagi. Saya rasa pematian kalau bagi satu pun cukup dah. Maka ada 10 kan. Bahan tadi 1, prosedur dah ada 6. Pematian 2 pun cukup. Manakala persamaan kimia. Persamaan kimia makin tak payah tulis Amah. Makin tak payah tulis. Sebab apa? Saya takut apa? Bila makin kamu tulis, saya takut bila kamu buat nak seimbangkan nanti kamu kira sekali. Tak perlu. Makin kita tak perlu tulis sebab dia tidak melibatkan seimbang. Dia tak melibatkan untuk kita seimbangkan persamaan. Saya takut confuse. Itu sebab baiknya tak payah tulis makin pada persamaan kimia. Supaya kita tulis yang betul lah persamaan kimia dan kita cek betul-betul pengiraan tu. Bilangan tu betul. Okey. Dan dia minta nama juga kalau dia minta nama kena bagi nama lah. Nama dia adalah butil etanol. Nama dia adalah butil etanol. Butanol dia dah tetap ke kat sini? Dia dah tetap ke guna butanol? Sebatan Z tu daripada hidrokarbon white, butanol. Sebatan Z. So sebatan Z lah yang dah tetap, betul? Okay, sebatan Z tu yang dah tetap. Okay, kat sini asid carboxylic yang kamu boleh pilih apa saja asid carboxylic. Tapi namakanlah. Itu sebabnya kata kat sini kena namakan you punya asid carboxylic. Name a carboxylic acid. So kamu namakan apa? Asid etanoik boleh, asid propanoik boleh, asid butanoik pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila dah namakan, nama ester tu kena betul lah. Dia mesti saling kait. Kalau kamu guna asid etanoik, nama dia butil etanoik. Kalau kamu guna asid propanoik, mesti nama dia butil propanoik. Dia saling kait. Okey, boleh? So persamaan kimia ni, ni satu markah. Dia biar esei ni bila kamu buat, ni contohlah dia bagi 3, dapat 3 markah dah ni. Prosedur kat sini ada 6 markah dah. 6 markah persamaan kimia ni 1 markah. So kamu kira kat sini dah ada total kat sini ada 12 markah. Nak kejar maksimum 10. Boleh dapat tak? Boleh. Itu yang kita nak sebenarnya bila kamu buat. Yang mana tak salin, tolong salin jap. Yang mana tak salin, tolong salin jap.
Okay. Next, soalan 5. Selesai. Soalan 6. Hello. Okay, soalan 6. Akil buka tingkap boleh. Okay, soalan 6. Boleh kita teruskan sikit? 2 soalan lagi ya. Boleh. Okay, soalan 6. Soalan 5 dah. Buka pintu. Soalan 6, diagram 6.1 menunjukkan pertukaran boot 2 NA kepada hydrocarbon Y melalui proses Y. So, kena ingat lah. Proses Y ni proses apa? So, proses Y ni kita panggil proses penghidrogenan. Proses penghidrogenan. Alkena nak ubah kepada alkana. Ni mesti tahu. Ni adalah alkana. Ini adalah alkena. So, perubahan ni kita panggil tindak balas penghidrogenan. Ni ada suhu dengan mangkin yang digunakan. Iaitu 180 degree Celsius. Mangkin yang digunakan adalah nikel. So, namakan proses Y. Proses dia adalah proses penghidrogenan ataupun proses penambahan hidrogen. Penambahan hidrogen. Dua-dua kita terima. Okay, tuliskan persamaan kimia. So, persamaan kimia ada tulis C4H8 tambah H2 akan jadi C4H10. C4H8 tambah H2 dapat apa? Dapat C4H10. Okay, boleh Tak payah tulis nikel 180 ni, tak payah tulis lah dalam persamaan kimia. Ni calculation. Terbakar dengan lengkap dalam oksigen. Persamaan kimia di bawah menunjukkan dia dah ada dah persamaan kimia yang seimbang. Di calculation biasa. Yang pertama cari bilangan mol. So bilangan mol jisim bahagikan dengan jisim molar. So jawapan betul. Isi padu gas karbon dioksida yang terhasil buatlah dalam bentuk ratio berdasarkan persamaan kimia. So ratio ni 1 markah. Maksudnya kita nyatakan bilangan mol karbon dioksida iaitu 2 mol, mesti ada unit. And next baru kita calculate dia punya isi padu. So jawapan dia 48. Ikut soalan. Soalan nak kat sini dia dah bagi isi padu molar ni 24. So maksud dia kat sini dia guna RTP lah. Isi padu molar ni dalam soalan dia bagi. Kalau dia bagi 22.4 maksud dia guna STP. Ambil lah 22.4 dah. Jangan kamu walaupun dalam soalan ni dia tak bagi tahu pun dia guna STP ataupun RTP ke, automatik kamu tengok pada maklumat yang dia bagi. Isi padu molar yang dia bagi. Next, terangkan satu ujian kimia bagi membezakan boot 2 NA dengan hidrokarbon Y. Hidrokarbon Y tadi apa? Butana tadi kan.
So macam mana nak bezakan? Sama je tadi lah. Kita buat tindak balas dengan air bromin. So kalau kamu tengok soalan benda sama, soalan yang sama. Tinggal dia tanya tu dalam bentuk yang berbeza-beza. Tapi jawapan yang sama. Buatlah prosedur. Dan perhatian. Buat prosedur, buat pemerhatian. Okay. Boleh? Dia sambil tu kamu ingat prosedur yang tadi. Itulah prosedur apa pun. Dia guna butana ke, dia guna propena ke, dia guna heksana ke. Heksana dalam bentuk cair, tapi dia guna butina ni dalam bentuk gas. Itulah prosedur dia. Ini letakkan but 2Na ni dan hidrokarbon Y ke dalam tabung uji tu, letakkan ni dah salah dah ni. Kita tengok ni lah, letak ni dah salah ni. Perkataan letak ni dah salah ni. Dia akan denda kat sini, tak akan dapat full mark 3. Maksud dia kat sini, kita kena apa ni? Kita kena kumpul. Kalau dia nak tambah kemudian air bromin, maksud dia first ni kita kumpul dulu. Kumpul but 2Na dan butana ini dalam tabung uji yang berasingan. Dalam tabung uji masing-masing. Baru boleh kita kata, baru tepat. Menggambarkan bila kita kata kumpul tu, menunjukkan dia dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas. Maksudnya kita kumpul dulu dalam tabung uji. Dia itulah yang membezakan jawapan kamu yang dapat A+ dengan tak. A+ ni, jawapan yang kita bagi tu, kita faham. Okey, butina, butana ini dalam bentuk gas. So, prosedur yang kita bagi tu mesti menggambarkan secara logik dia dalam bentuk gas. Tak boleh kita kata tambah. Tak boleh lah, gas tu kata bebas. Dalam makmal kita buat perbezaan ni, dia ada eksperimen dia. Kita guna heksana dengan heksina. Saya rasa kamu tak sempat nak buat, tak sempat dulu buat eksperimen ni. Sebab hidrokarbon ni pun belajar waktu bulan 1, bulan 2 dulu kamu belajar pun PDPR juga kan. So tak sempat kita buat eksperimen kan. So kalau kita buat eksperimen sebenarnya kita guna heksana dengan heksina. Heksina tak ada masalah sebab dia dalam bentuk cair. Okey. Okey, habis. Soalan 6. Soalan 7. So kalau kamu tengok pun kita tunjuk ni, kita bagi buat ulang kaji ni, kalau kamu tengok bentuk soalan yang sama. Itulah yang ditanya selalu. Okey, propanol. So kalau kamu tengok biasanya soalan banyak guna start daripada alkohol. Sebab alkohol ni boleh tukar macam-macam. Alkohol ni boleh tukar kepada alkena. Kat sini tak adalah. Dia boleh tukar kepada asid karboksilik, dia boleh tukar kepada ester. Itu sebabnya tengok soalan kita dah tahu dah. Okey, propanol. Gas Y ni apa? Gas karbon dioksida. Melalui tindak balas dapat ester Y. So apa ester Y kat sini? Namakan terus. Ester ni adalah propil propan Y. Soalan calculation. Wah, lebih kurang sama tadi kan, calculation tadi kan, tuliskan persamaan kimia. Buatlah persamaan kimia seimbang. C3H7OH tambah O2, tindak balas pembakaran. Memang hasil dia sama, iaitu karbon dioksida dan air. Seimbangkan karbon, letak 3, H ada 8, letak 4, okey.
6, 10, 9/2 tadi kan. 9/2. Nak hilangkan pecahan pun boleh. Tak nak hilangkan pecahan pun boleh. Tapi kat sini soalan kalau tak hilangkan pecahan dia susah. Dia susah sebab ratio kamu nanti kamu nak buat macam ni. O2 dengan karbon dioksida. Ini 9/2, ini 3. Kan nampak susah tu. Itu sebabnya kita hilangkan pecahan. Sebab dia melibatkan pengiraan yang melibatkan oksigen. Sebab maklumat dia bagi tentang oksigen. Melibatkan oksigen. Kalau dia tak melibatkan oksigen, kita tak guna oksigen, tak ada masalah. Tak payah guna ratio oksigen kan? Tak ada masalah. Itu sebabnya kita perlu hilangkan pecahan bila soalan melibatkan calculation yang melibatkan oksigen. Jelas tak pasti jawapan ni betul ke tidak ni. Amal, betul ke ni? 0.366 dia ratio dia mudahnya kita buat ratio dia O2 dengan CO2. Ratio dia 9 dengan 6. Kalau 9 dapat menghasilkan 0.3 kan? Kalau 6 dapat 0.2 lah. Betul lah ni. Unit mesti ada ni. Unit mesti ada. Pada ratio pun unit mesti ada. Sebab kita akan nyatakan itulah bilangan mol untuk karbon dioksida. Mesti ada ratio lah. Amar ada jawapan lain ke kat bawah? Tak ada. Itu tak ada juga. Tapi nampak tak kamu yang lain ni? Saya takut kamu pun tak nampak. Saya nampak lah. Tapi bila saya show kat kamu, saya tak pasti kamu nampak ke tidak. So jawapan dia last 0.2 darabkan dengan 20 dengan 24. So jawapan dia 4.8 desimeter padu. B. Dia nak kat sini kumpulan berfungsi. Bagilah kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi dia adalah propanol bertindak balas dengan asid propanoid untuk menghasilkan ester Y. Lukiskan formula struktur dan namakan ester bagi ester yang terbentuk, bandingkan propanol dengan ester Y dari segi kumpulan berfungsi ketelarutan dalam air. Kumpulan berfungsi dia beza. Satu hidroksil untuk alkohol, ester Y, propil propanoid ataupun kat sini kita tulis ester Y. Ester Y nama dia adalah karboksilat. Alkohol larut dalam air, ester tidak larut dalam air. Kumpulan dia punya formula struktur dia ni depan ni. Minta nama dan namakan. So nama dia adalah propil propanoid. Okay. Dapatlah 6. Okay. Ada lagi bawah ni. Banyak lagi. Sampai kita ambilkan sikit lagi ni. Lepas tu kita sambung yang Rabu. Boleh? Boleh. Ataupun esok malam. Nanti saya maklumkan. Kalau esok malam saya nak sambung, kita akan sambung yang ni lah. Okey, Raja sebelum menunjukkan 2 botol reagen P dengan Q. Satu daripada botol mengandungi heksana, satu lagi mengandungi heksina. Mungkin P, mungkin Q. So apa prosedur dia kat sini? Sama, kita buat tindak balas dengan
Ini kita panggil tindak balas penghalogenan. Kita guna dengan air bromin. Cuma kat sini bagilah dalam bentuk prosedur. First dia nak bahan dengan radas. Bagi bahan dengan radas tu. Maksud dia kat sini heksana dengan heksina. Heksana dengan heksina lagi mudah. Sebab dia dalam bentuk cecair. Dua-dua dalam bentuk cecair. Dia pun cecair. So dia lebih mudah. So first, dia nak botol kan. Tapi kita ambil sikit. Kita masuk dalam tabung uji cukup lah. Sama. Mana-mana ujian kimia ni kita buat ringkas. Ringkas ni maksudnya kita guna sikit. Kita dapat dah membezakan dia. So kita guna tabung uji. Gunalah isi padu yang sesuai. 2 cm padu. 2 ataupun 3 cm padu. Tabung uji. Mana prosedur ni Amah? Buat tak? Tak cikgu, tak perasan. Prosedur dia kalau dalam buku teks kamu buku teks kamu muka surat 86. Itulah prosedur dia. Muka surat 86. Okey. Bagi pemakaian sama tadi, cerita dia warna perang air bromin akan berubah kepada tak berwarna menunjukkan itu adalah heksina. Dia pemakaian ni sekali dengan conclusion lah. Maksud dia kita nak membuktikan kan. So warna perang air bromin kekal tidak berubah menunjukkan itu adalah heksana. Betul lah. So kat sini biasanya bahan dengan radas, kat sini bahan dengan radas 2 markah. So kita ni 2 markah, bahan 1 markah, radas 1 markah. Okey, bahan ada 3 je bahan. Heksana, heksina dengan air bromin. Okey, radas kat sini, apa radas yang sesuai kat sini? Kita guna tabung uji, kita guna apa lagi? Kita guna penitis. Betul? Apa lagi buat radas lagi? Kita guna penunu Bunsen. Kita guna penunu Bunsen. Penunu Bunsen kita guna? Tak perlu lah. Kenapa nak guna penunu Bunsen? Kita tak perlu panaskan pun. Tak payah. So 2 markah kat sini. Okey, prosedur kat sini, pematian tadi kat sini kita boleh dapat 2 markah. So prosedur kat sini ada 6 markah. Prosedur kat sini 6 markah ni, salah satunya markah dia mesti yang ke-6 tu mesti ada perkataan record. Record pemerhatian mesti ada. Dalam esei ni kat sini ni memang bawa kepada 1 markah. Buat. Jangan tak tulis record pemakaian. Mesti kena tulis. Baru dapat 1 markah. Cikgu. Ya. Yang pemerhatian tu kita boleh kasih dalam bentuk jadual. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam bentuk jadual boleh, lagi mudah dalam bentuk jadual, dalam bentuk ayat pun boleh. Okey, boleh belajar. So, saya stop setakat ni. Kita sambung hari Rabu. Kita akan selesaikan sebatan karbon. Lepas tu baru kita masuk termokimia. So, boleh belajar? Boleh. Ramai yang dah tidur ke? Apa cerita ni?
Banyak. Ada. Ada. Ada kalau ada bagus lah. Okey, saya setakat ni kita sambung air tabung. Cikgu. 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 Cikgu.